Okay, Assalamualaikum. Okay, kita masuk bab garam. Bab garam ni cikgu tidaklah mengajar semua sekali. Cikgu hanya go through mana-mana poin yang penting sebagai ulang kaji sahaja. Okay, bukannya PNP pengajaran, hanya ulang kaji. Okay, untuk bab garam, yang pertama kamu kena tahu definisi garam lah. Definisi garam boleh ditanya dalam peperiksaan. Jadi antara definisi garam, ialah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid diganti oleh ion logam atau ion amonium. Itu definisi garam. Perkara yang kedua yang kamu kena tahu adalah keterlarutan garam, solubility of the salt. Keterlarutan ni maksudnya ada garam yang boleh larut dalam air dan ada garam yang tidak boleh larut dalam air. Seperti mana kita tahu garam ni sebenarnya adalah sebatian ion. Yang kita belajar sebatian ion biasanya larut dalam air. Walau bagaimanapun garam ni ada sedikit pengecualian. Ada sebahagiannya boleh larut dalam air, ada sebahagiannya tak larut dalam air pada suhu bilik. Jadi garam ni kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis untuk membincangkan tentang keterlarutan garam keterlarutannya dalam air. Yang pertama, kalau garam nitrat, semua garam nitrat larut dalam air. Semua garam sulfat larut dalam air kecuali kalsium sulfat, plumbum sulfat, barium sulfat, pabaca, plumbum, barium, kalsium, sulfat tak larut dalam air. Semua garam klorida larut dalam air kecuali plumbum klorida dan argentum klorida. Dan satu lagi, semua garam yang mengandungi ion kalium, ion natrium dan ion amonium larut dalam air. Antara sebab kita nak mengenal jenis-jenis keterlarutan garam dalam air ni adalah untuk kita mengetahui bagaimanakah kaedah penyediaan garam. Selepas ini, antara perkara yang kamu kena wajib tahu adalah penyediaan garam. Bagaimana nak menyediakan garam dalam makmal. Penyediaan garam ini bergantung kepada keterlarutan garam tersebut. Berbeza keterlarutan akan berbezalah kaedah penyediaan garam. Cikgu mungkin hanya cerita ringkas sahaja. Contohnya, sebenarnya kita ada lebih kurang 3 kaedah penyediaan garam. Kaedah yang pertama adalah garam yang mengandungi, kalau garam itu mengandungi ion kalium atau ion natrium atau ion amonium. Kalau kita nak garam itu mengandungi salah satu ion-ion ini, kita kena guna kaedah pentitratan ataupun proses penetralan, iaitu tindak balas antara asid dan alkali. Contohnya, huraikan penyediaan garam natrium karbonat. Ini adalah gunakan kaedah yang pertama. Kamu boleh rujuk balik dalam buku nota kamu bagaimanakah kaedah yang pertama, yang menggunakan kaedah pentitratan yang ada. Boleh bayangkan radas yang digunakan untuk kaedah pentitratan, dia ada buret, dia ada kelalangkun. Tadi adalah garam jenis terlarutkan tetapi mengandungi unsur ion natrium, kalium atau amonium. Kita lihat juga satu lagi jenis garam masih kategori terlarutkan tetapi tidak mengandungi ion kalium, natrium atau amonium. Contoh garam terlarutkan, kuprum sulfat, kalsium nitrat, kalsium nitrat,
magnesium klorida, itu contoh. Okey, garam-garam ini menggunakan kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua ni ada tiga pilihan. Kamu boleh guna. Yang pertama, 3 sahaja, tak boleh kaedah yang lain, hanya 3 ni sahaja. Yang pertama, maaf dia gambar dia terbalik, sebab dalam laptop ni dia terbalik. Yang pertama adalah tindak balas asid dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen, atau asid dengan oksida logam, garam campur air, atau asid dan karbonat logam menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. Okey, so hanya 3 sahaja. Kadang-kadang ada soalan tu dia confusekan kamu. Dia kata asid campur logam hidroksida memang juga akan menghasilkan garam kita nak, tapi itu tak boleh. Yang perlu hanya 3 ni sahaja. Cuma logam ni hati-hati, ini adalah logam yang reaktif. Maksudnya kalau soalan suruh sediakan kuprum sulfat, kuprum 2 sulfat, garam kuprum 2 sulfat, kita tak boleh menggunakan asid sulfurik campur kuprum menghasilkan kuprum sulfat dan hidrogen, tak boleh. Sebabnya logam ni merujuk kepada logam yang reaktif. Kuprum sulfat tak boleh guna kaedah ni, tapi boleh gunakan untuk kaedah yang kedua, contoh yang kedua dan yang ketiga, boleh pilih yang ni. Tapi kalau magnesium sulfat boleh. Magnesium boleh bertindak balas dengan asid sulfurik. Magnesium klorida pun boleh. Magnesium tindak balas dengan asid hidroklorik. Okey. Yang ni kamu kena hafal lah dia punya. Pertama dia punya persamaan ni. Yang kedua langkah-langkah yang diperlukan. Ada lebih kurang 8-9 langkah. Penyediaan garam jenis kaedah yang kedua. Okey. Yang seterusnya ini kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga ni adalah garam jenis garam yang tak terlarutkan, insoluble salt. Okey, insoluble salt. Contohnya apa? Magnesium karbonat. Tu insoluble salt. Ini kaedah. Kaedah dia adalah kaedah pemendakan, tindak balas penguraian ganda 2. Iaitu kita mencampurkan dua larutan. Larutan tu maksudnya yang larut, yang mana salah satu mengandungi cation dan anion. Okey, cikgu tak nak kira panjang di sini sebab benda ni kita dah bincang dalam kelas ya. Okey, yang seterusnya cikgu mungkin skip beberapa bahagian dalam bab garam ni, tetapi cikgu hanya fokus kepada subtopik yang tertentu. Yang seterusnya adalah analisis kualitatif garam, iaitu satu teknik dalam kimia yang digunakan. Apakah kaedah digunakan untuk mengenal pasti ion-ion yang hadir di dalam garam. Contohnya cikgu bagi kamu satu larutan garam. Okey, jadi kamu kena buat beberapa uji kaji untuk mengenal pasti apa cation, ion positif, dan apa anion, ion negatif yang ada di dalam garam tersebut. Jadi kat sini ada beberapa kaedah, langkah-langkah. Pertama, kita boleh lihat dari segi sifat fizik garam, dari segi warna. Okey. Kemudian kita boleh juga lakukan ujian haba ke atas garam. Ada certain garam dia akan terurai menghasilkan gas. Okey, ini pun cikgu dah cerita dalam kelas. Cikgu mungkin tak fokus di sini. Cuma cikgu nak okey, kita akan buat cikgu akan bincang panjang, iaitu ujian pengesahan untuk cation dan anion. Okey, menggunakan larutan aqueous. Ujian pengesahan. Okey, kita akan lihat yang itu. Okey, untuk ujian pengesahan kita bahagikan kepada dua jenis. Pertama, ujian pengesahan bagi larutan, bagi cation.
ujian pengesahan bagi kation ni yang utamanya dia mesti dalam bentuk aqueous atau dalam bentuk larutan. Kalau dalam bentuk pepejal, garam itu dalam bentuk pepejal, kita kena larutkan dia terlebih dahulu. Kalau dalam bentuk pepejal tak boleh, kita kena larutkan dalam bentuk aqueous. Okey, ujian pengesahan ni dijalankan dengan menambahkan sedikit larutan. Okey, dia ada dua step. Pertama, kita tambahkan sedikit larutan natrium hidroksida, kemudian diikuti dengan larutan natrium hidroksida secara berlebihan. Itu kalau natrium hidroksida. Ada dua jenis larutan yang kita boleh gunakan sebagai uji kaji, natrium hidroksida dan amonia. Okey. Untuk kamu untuk makluman, natrium hidroksida dan amonia ni biasanya kalau kita titiskan, kita tindak balaskan dengan larutan garam, dia akan membentuk mendakan. Sebabnya ion logam akan bergabung sama ada ion logam dia akan bergabung dengan hidroksida. Contohnya kalau kamu masukkan natrium hidroksida ke dalam larutan garam yang menggunakan kuprum, dia akan bertindak balas menghasilkan kuprum hidroksida. Mana-mana logam hidroksida biasanya dalam bentuk mendakan. Jadi bila kita uji larutan ni, kamu akan dapat mendakan. Jadi mendakan itu yang kita akan perhatikan, dan daripada pemerhatian itu kita dapat tahu apakah nama cation yang hadir. Okey, cikgu akan bagi contoh kaedah yang mudah. Sebelum itu, okey, ini contohnya yang ni lah. Yang ni contohnya. Contohnya kita ambil kuprum. Okey, kuprum kalau kita letakkan sedikit larutan natrium hidroksida, pertama dia akan menghasilkan mendakan biru. Okey. Memang dia ada dua fasa, dua langkah. Pertama kita kena letakkan sedikit, perhatikan dia akan mendakan biru, kemudian kita bubuh secara berlebihan natrium hidroksida, dan kita kena perhatikan lagi dia tidak larut dalam berlebihan. Okey. Bila dia mendakan biru dan kamu dapat pemerhatian, dua pemerhatian ini confirm dia adalah kuprum. Jadi kamu kena hafal dia punya pemerhatian ni. Contohnya aluminium. Kita ambil aluminium. Aluminium, bila kita letakkan sedikit natrium hidroksida ke dalam larutan aluminium, contohnya aluminium sulfat ke aluminium nitrat ke, kita akan dapat mendakan putih seperti biasalah. Bila kita letakkan natrium hidroksida di dalam satu larutan garam, dia akan mendakan putih, akan mendapat mendakan. Okey, kemudian pemerhatian ni kamu tengok, kemudian kamu letakkan larutan natrium hidroksida secara berlebihan, dan kamu tengok sebabnya dia kadang-kadang dia boleh larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Kalau larut, ini ciri-ciri aluminium lah. Okey, so kamu kena hafal ni. Mendakan garam yang terhasil daripada tindak balas natrium hidroksida ni ada yang berwarna. Kalau yang berwarna sebenarnya kita tak ada banyak masalah. Kita tahu contohnya mendakan biru, confirm dia ada ion kuprum. Kalau dia mendakan perang, confirm dia ada ferrum 3. Dan kalau ada mendakan hijau, kalau diuji dengan natrium hidroksida, confirm dia adalah ferrum 2. Ini tak ada masalah. Tapi yang masalah timbul apabila kita uji pada larutan garam, dia ada mendakan putih. Kerana apa? Kerana ada beberapa mendakan putih. Okey. Kalau kita uji ada mendakan putih, kita tak tahu sama ada dia apa, sama ada kalsium, magnesium, zinc atau aluminium atau plumbum. Jadi macam mana kita nak mengingat kaedah secara mudah? Okey, cikgu bagi tips Okey, ini dia. Cikgu tak pasti kerana ada yang kata ada yang tak dah tengok benda ni. Cikgu rasa cikgu dah ajar ni dalam kelas. Okey, kamu pakai ni istilah dia ada banyak kaedah. Ini kaedah cikgu. Okey, kamu guna
nak ingat, kamu ingat cuma zip. Cuma zip. Cuma Cu ni mewakili kalsium lah. Dia bukan copper, cuprum. Sebab cuprum ni confirm dia warna biru kan. Jadi Cu ni dia kalsium, mewakili kalsium. M ni magnesium, A ni aluminium, Z ni zinc, P ni plumbum. Cuma zip. Okey, yang mana sebenarnya inilah 5 jenis cation yang bila kita uji dengan natrium hidroksida atau amonia, dia akan mula-mula dia akan mendakan putih. Jadi kalau mendakan putih tu ada masalah lah. Jadi kita buat satu jadual ni untuk kita mudah nak tahu. Okey. Apa yang SS ini sebenarnya lebih kepada table untuk budak pelajar DLP lah. I ni maksudnya insoluble. S soluble. Okey. Simbol AIDA S ini sebenarnya adalah simbol yang kita buat secara berlebihan. Yang mana kita tahu sebenarnya kalau secara sedikit, semua bahan kimia ni, bahan-bahan cation ni dia akan menghasilkan mendakan. Kan? Mendakan tu insoluble lah. Mendakan tu insoluble. I kat sini, insoluble yang cikgu tulis jadual ini, I ni sebenarnya mewakili natrium hidroksida secara berlebihan. Sama juga dengan amonia ni, kita simbol di sini adalah hasil daripada pemerhatian secara berlebihan. Okey, kita bincangkan I ni, kalsium. Okey, jadual ni mudah untuk kamu nak pasti ya. Contohnya kalsium. Kalau kita nak tahu, okey, contohnya macam mana kita nak tahu larutan itu mengandungi kalsium, kita uji pertama masukkan sedikit natrium hidroksida atau titiskan beberapa titis natrium hidroksida ke dalam larutan yang ke dalam tabung uji yang mengandungi ion kalsium. Okey. Pemerhatian pertama adalah kamu akan nampak mendakan putih. Okey. Apa simbol air di sini? Ini maksudnya kalau kita campur secara berlebihan pun dia akan membentuk insoluble. Dia tidak larut dalam kalsium, dalam natrium hidroksida berlebihan. Langkah kedua kamu kata, masukkan natrium hidroksida secara berlebihan dan mendakan putih tadi tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Itu menunjukkan dia adalah kalsium. Okey. Tapi kalau tengok jadual ni, boleh terpakai juga kepada magnesium. Sebab magnesium juga menunjukkan pemerhatian yang sama seperti kalsium. Jadi kalau kita buat uji kaji dengan natrium hidroksida dan kita dapat pertama ada mendakan putih, kemudian kita letakkan secara berlebihan, ada mendakan putih tidak larut, maksudnya kekal mendakan itu, maksudnya kemungkinan dia sama ada kalsium atau magnesium. Jadi kalau aluminium, zinc plumbum lainlah dia punya hasil dia. Jadi kalau sama kita kena uji lagi dengan amonia. Okey, kalau uji dengan amonia, bila kita uji dengan amonia kita dapat perbezaan. Okey. X ni maksudnya bila kita titiskan amonia ke dalam kalsium, X ni tidak ada mendakan. Macam dia tak ada tindak balas. Sebelum sedikit dan banyak pun tiada tindak balas. Itu pemerhatian yang ditunjukkan oleh kalsium bila dicampurkan dengan amonia. Okey. Ini nak ingat cuma zip ni kamu macam mana kamu mengeluh? Ish. IISSS ish. Okey. Ish, mengeluh. Kenapa mengeluh? Sebab tak easy. Kamu mengeluh, nak ingat ni, kamu nak ingat cuma zip ni susah, kamu mengeluh ISS ish. Sebab apa? Tak easy. IISI. Okey. Contohnya bagaimana kita nak menguji aluminium? Okey, cikgu ceritakan langkah-langkah bagaimana dapat markah. Okey, pertama
Okey, catat Ini cara kita nak menjawab soalan untuk menguji cation. Pertama, maka yang pertama kamu kata masukkan 2 cm padu larutan yang mengandungi contohnya aluminium sulfat ke dalam tabung uji. Kemudian titiskan sama ada kamu kata titiskan atau masukkan sedikit natrium hidroksida ke dalam tabung uji tersebut. Okey. Pemerhatian dia adalah mendakan putih terbentuk. Okey, mendakan putih terbentuk. Kemudian langkah yang seterusnya kamu kata masukkan natrium hidroksida secara berlebihan. Mendakan putih itu S-nya apa ni, soluble. Maksudnya dilarut balik. Mendakan putih itu larut semula dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey. Kemudian kamu uji dengan amonia dengan ayat yang sama tadi. Ini pemerhatian dia, maksudnya pertama kau dapat mendakan putih, yang kedua mendakan putih tidak larut dalam larutan amonia berlebihan. Bila kamu nampak ni, confirm dalam tabung uji itu mengandungi ion aluminium. So ini kamu kena hafal lah. Okey, habis tentang ujian pengesahan cation, kita nak tengok pula ujian pengesahan anion. Ujian pengesahan anion. Anion ni ada 4 sahaja. Karbonat, klorida, sulfur dengan nitrat. Bagaimana kita nak tahu dalam larutan garam kita itu mengandungi anion inilah. Okey. Contohnya cikgu ambil contoh prosedur untuk mengesan kehadiran ion klorida. Okey, pertama senang saja. Langkah pertama nak dapat markah mudah, kamu masukkan contoh larutan yang mengandungi ion klorida ke dalam tabung uji. Masukkan 2 cm padu contohnya tabung uji. Yang kedua, ni baru kamu tulis ni. Tambahkan atau masukkan 2 cm padu asid nitrik. Okey, kemudian tambahkan lagi 2 cm padu larutan argentum nitrat. Okey. Okey, apa pemerhatian kita? Kalau kamu nampak pemerhatian mendakan putih terbentuk, maka confirm argentum klorida tadi kehadiran ion klorida hadir. Okey. Jadi semua anion ni kena ada beberapa ujian. Jadi mungkin pertama kamu boleh menghafal semua prosedur ni, ataupun kalau kamu tak hafal, kita ada satu kaedah. Okey. Kaedah yang cikgu buat. Okey, ini kaedah teknik untuk menghafal ujian pengesahan anion. Ini cikgu boleh gelarkan ini kokosan. Kokosan ni, ko ni mewakili karbonat, ion karbonat. Sini klorida, ion klorida. So ni sulfat and nitrat. Okey, kokosan, kaedah kokosan. Okey, kokosan. Jadi cara nak ingat dia, macam mana kita nak cara nak ingat senang? Okeylah, kita buat simbol. Cara nak ingat senang. Cara nak ingat senang. CNNS. Yang mana untuk baris yang kedua ni sebenarnya kita campur, kalau kita lihat tadi semua kita campur dengan asid. H apa ada C? HCl. H apa ada N? Asid nitrik. Ni pun sama, asid nitrik. S ni asid sulfurik. Cara nak ingat senang. Okey. Cara nak ingat senang maksudnya asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik. Cara ingat senang, aku ingat, banyak ingat, pasti senang, hati senang, Okey. Okey, apa dia aku ingat? Aku ingat ni sebenarnya dia argentum nitrat. Banyak ingat barium nitrat.
barium nitrat. Pasti senang, ferrum sulfat. Hati senang, asid sulfurik. Pekat. Okey. Jadi macam mana baca dia? Dia macam mana nak baca? Macam ni baca dia dah. Kita ingat balik tadi yang cikgu cerita pasal klorida tadi, ion klorida. Ujian untuk pengesahan ion klorida. Okey. Tadi buku tadi cakap masukkan asid, mula-mula masukkan asid garam ion klorida ke dalam tabung uji lah. Kemudian masukkan 2 cm padu asid nitrik. Kemudian masukkan argentum nitrat ke dalam tabung uji. Okey. So ini je punya jawapan dia. Contoh kita nak uji adakah larutan itu mengandungi karbonat, ion karbonat. Okey, langkah pertama kamu kata masukkan 2 cm padu larutan yang mengandungi ion karbonat ke dalam tabung uji. Yang kedua, apa kita tengok sini. Masukkan 2 cm padu larutan asid klorik ke dalam tabung uji. Cuma dekat sini cikgu tak tulis pemerhatian lah. Pemerhatian dia sepatutnya untuk karbon dioksida karbonat ni akan pemerhatian dia kalau ni akan membebaskan gas karbon dioksida. Ada gelembung gas terbebas. Gas tersebut mengeruhkan air kapur. Kalau gas tersebut mengeruhkan air kapur, dia adalah ion karbonat. Kalau untuk klorida tadi kita lihat apa pemerhatian dia, ada mendakan putih. Okey, kita lihat sulfat pula. Sulfat ni macam nak uji sulfat. Pertama masukkan 2 cm padu larutan yang mengandungi ion sulfat ke dalam tabung uji. Kemudian apa ni? Masukkan 2 cm padu asid nitrik ke dalam tabung uji. Kemudian masukkan larutan barium nitrat ke dalam tabung uji. Apa pemerhatian yang kita patut dapat lihat adalah mendakan putih terbentuk. Kalau kamu buat semua ni ada mendakan putih, maksudnya garam tersebut mengandungi anion sulfat. Okey. Cuma untuk nitrogen ni, betul lah dia punya bahan-bahan ni, tetapi kita tengok macam mana langkah-langkah dia. Okey. Cikgu nak kamu okey, di sini nampak tak? Untuk nitrat, ni dia ayat dia kena lain sikit lah, ada tambahan sikit-sikit, tapi bahan kimia dia sama saja, yang sama apa yang cikgu tulis ni ya. Okey, pertama mula-mula kita masukkan ion nitrat tadi lah ke dalam tabung uji. Kemudian 2 cm padu asid sulfurik ditambah ke dalam tabung uji. Asid sulfurik ditambah ke dalam tabung uji ini. Kemudian masukkan, nampak ni, 2 cm padu larutan ferrum sulfat. Ada ferrum sulfat. Kemudian ni tambah sikit lah, campuran digoncang. Okey, kemudian last kali asid sulfurik pekat ni, tambahkan ayat lagi. Tabung uji dicondongkan. Dan beberapa titis asid sulfurik pekat dititiskan melalui dinding tabung uji. Okey, ini kena tambah sikit ayat dia lah. Apa pemerhatian kita? Iaitu kamu akan dapat lihat cincin perang terbentuk. Ini pemerhatian yang kamu akan dapat lihat. Kalau kamu dapat lihat cincin perang, confirm dia adalah ion nitrat. Jika kamu melakukan prosedur tadi. Okey. So itu saja rumusan ringkas bab garam. Dalam bab garam, inilah antara poin yang penting. Cikgu tak huraikan banyak. Ada poin-poin sahaja. Okey, terima kasih.